Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Better Channel. Okay, so kalau anda tengok kat depan saya ni, okay, ada pair blue black light ataupun avatar ni, yang mana hari ni saya akan post ikan ni kepada customer. Okay, so untuk tutorial kali ni, apa yang akan saya tunjukkan pada anda adalah bagaimana proses untuk kita packing ikan kita dan bagaimana kita nak post ikan ni, okay, dalam keadaan yang paling terbaik, okay, selamat dan juga kemas. Okey, jadi saya akan tunjukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini. Okey, jom sama-sama kita tengok. Okey, so untuk proses kita nak post ikan laga kita ni, okey, kalau anda tengok sekarang ni, apa yang kita perlukan adalah memang ikan lah. Okey, ikan ni kalau kita nak post, kita perlukan bahan-bahan lain yang mana yang pertama sekali kita perlukan daripada sini adalah kita perlukan plastik untuk kita wrap kita punya kotak nanti. Okey, yang kedua kita perlukan kotak macam ni. So plastik ni anda boleh pakai plastik apa saja pun yang sesuai untuk balut kotak anda. Okey, yang ketiganya yang paling penting sekarang ni adalah kita nak gunakan plastik untuk membungkus ikan, yang mana kalau anda tengok kat sini saya gunakan plastik jenis PE 04x4x12. Okey, so saiz untuk kita punya plastik ni sesuai untuk kita masukkan seekor ikan lah. Okey, nanti saya akan gunakan dua layer, dua plastik. Okey, untuk satu ikan kita akan bungkus supaya tak bocor. Yang seterusnya kita perlukan fragile tape. Okey, fragile tape ni memang penting, okay, untuk kita balut kepada bahagian kotak nanti. Kalau tak, memang pihak yang akan menghantar ikan kita akan letak ikan kita di mana-mana saja. Okey, kalau kita letak fragile ni, memang pihak yang akan menghantar ikan kita akan lebih berhati-hati sebab barang yang di dalam adalah barang yang mudah rosak dan mudah pecah lah. Okey, kemudian kita perlukan tape, okey, untuk kita balut kita punya kotak nanti. Okey, kita perlukan gunting, kita perlukan botol. Okey, dalam proses ni kenapa saya perlukan botol, nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Kita perlukan corong untuk masukkan ikan. Okey, kita perlukan paper lama, okey, untuk kita pastikan yang kelembapan dalam botol ni nanti akan lebih baik, dan juga kita perlukan air. Okey, sekarang ni kita akan mulakan proses untuk kita bungkus ikan laga. Sekarang ni apa yang akan kita buat adalah kita akan mula untuk bungkus ikan kita, yang mana saya akan gunakan plastik ni. Okey, plastik ni kita akan gunakan corong, okey, untuk masukkan ikan, sebab kalau anda masukkan direct macam tu, kita takut ikan kita akan tumpah ke bawah lah. Okey, so anda boleh gunakan jenis sauk yang sesuai untuk ikan ataupun bekas yang akan anda ambil ikan nanti. Cuma yang saya nak nasihatkan kepada anda, pastikan air dalam bekas yang anda nak masukkan dalam bekas bungkusan ni perlulah air yang paling bersih, okey, yang akan kita gunakan, sebab kita nak post ikan ni, kita perlukan air yang amat bersih untuk ikan kita survive dalam plastik ni untuk tempoh yang agak lama. Okey, ada yang mungkin 2 ke 3 hari ikan ada dalam bekas ni, jadi ikan akan cukup oksigen dan juga nutrisi air dalam bekas ni akan cukup. Yang keduanya, tips yang saya nak kongsikan dengan anda, seboleh-bolehnya kalau anda nak post ikan ni, okey, 4 jam sebelum anda bungkus ikan ni, anda tak boleh bagi makan kepada ikan, sebab kita bimbang ikan akan muntah di dalam air dan juga akan menyebabkan kematian ikan lah. Okey, jadi kalau tengok paras air sekarang ni lebih kurang 1,5 inci saja yang saya gunakan. Okey, dan kalau anda tengok sekarang ni kita akan presskan, okey, angin masuk ke dalam bekas ni dengan teknik kita akan gulungkan plastik. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, okey, oksigen di dalam bekas ni sangat banyak, okey, untuk ikan kita survive untuk tempoh 2 ke 3 hari. Okey, sekarang ni kita akan pusingkan, okey, dan kita akan tarik plastik ni, okey, memanjang. Kita akan tarik dan kita akan simpul dan kita akan ikat plastik ni, okey, supaya menjadi kedap udara di dalam bekas plastik ni. Kalau plastik ni anda ikat terlalu loose, mungkin udara dalam ni akan mudah keluar. Okey, so ini adalah proses yang pertama. Proses yang kedua yang kita akan buat sekarang ni adalah kita akan masukkan layer kedua. Okey, plastik ni kita akan buka sedikit, okey, ruangan di sebelah mulut plastik ni. Okey, yang mana apa yang akan kita buat sekarang ni adalah kita akan masukkan plastik yang pertama tadi. Okey, kita akan masukkan plastik yang pertama tadi ke dalam plastik yang kedua untuk kita jadikan layer kedua, okey, bagi plastik kita, sebab kita tak nak plastik ni mudah pecah. Okey, jadi apa yang anda tengok sekarang ni, okey, sekarang ni kita dah masukkan plastik yang kedua. Okey, sekarang ni kita akan balut plastik yang pertama tadi, okey, dan kita akan ikat plastik ni, okey, seperti kita ikat plastik yang pertama tadi juga. Okey, dan ni kita akan simpulkan macam ni, kita tarik dan kita akan ikat macam ni. Okay. So kalau anda tengok sekarang ni, okey, plastik kita ni di bahagian dalam terdapat layer yang pertama.
di bahagian luar ni terdapat layer yang kedua yang mana kita akan tutup. Okey, kita akan gunakan tip nanti, kita akan balut, okey, dan kita akan pack macam ni. Okey, ini adalah teknik untuk kita bungkus ikan lega kita. Kalau anda tengok sekarang ni, plastik akan lebih kuat. Okey, kalau berlaku sebarang kebocoran untuk plastik pertama, kita masih ada lagi plastik yang kedua. Okey, so sekarang ni saya akan tunjukkan teknik bungkusan plastik ni, okey, secara close up, yang mana yang ikan kedua ni saya dah masukkan dalam plastik, okey, dengan airnya sekali. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, teknik untuk kita masukkan udara dalam plastik ni, anda boleh tekan ke bawah, okey, macam ni, ataupun yang lebih saya suka untuk anda cuba, okey, teknik yang mudah, anda boleh gulungkan plastik ni, okey, kemudian apabila anda gulung, okey, anda hanya perlu picit bahagian atas dan kita perlu pusing sahaja. Okey, kalau anda tengok teknik ni lebih mudah, plastik tak akan rosak, okey, yang mana udara masuk dalam bekas ni pun lebih baik. Okey, sekarang ni kita perlu buka balik bahagian atas, okey, yang kita gulung tadi. Okey, kita akan pusing, kita tarik plastik ni, okey, sebab plastik ni memang dia boleh memanjang. Okey, kita perlu tarik plastik ni. Okey, kemudian kita akan pusing. Kalau anda tengok sekarang ni, pusingan yang saya buat sekarang ni, okey, di bahagian jari saya ni, okey, saya akan masukkan bahagian atas, okey, jadi kita akan tarik macam tu. Okey, ini adalah antara simpulan yang boleh anda cuba untuk kita bungkus ikan lega kita di dalam plastik yang pertama dan juga plastik yang kedua. So untuk plastik yang kedua ni, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita perlu, okey, buka luaskan bahagian mulut plastik ni sebab kita nak masukkan plastik yang pertama tadi. Jadi kita perlu luaskan mulut plastik, yang mana anda perlu regangkan sikit. Okey, jadi kita akan masukkan, okey, plastik yang pertama dalam plastik layer yang kedua ni. Okey, kita just push masuk saja. Okey, apa yang akan anda dapati dalam plastik yang kedua ni adalah udara akan terperangkap dalam ni sebab plastik kita memang saiz yang sama. Okey, jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita just tarik saja. Kita perlu tolak ke bawah. Kalau perlu anda buat lubang sedikit, lubang kecil di bahagian ni pun boleh, tak ada masalah. Okay? Kalau anda tak nak buat lubang pun tak ada masalah sebab memang bahagian ni anda boleh press lagi masuk ke dalam sehingga rapat ke bawah. Okay? Sebab udara akan mula keluar daripada bahagian atas lah. Okay? Press macam tu. Okay? Kalau anda tengok sekarang ni, apabila kita press, udara keluar pada bahagian atas dan anda dah boleh lipat bahagian ni. Okay, sekarang ni anda boleh lipat bahagian bawah. Okay, sekarang ni ikan kita dah masuk ke layer yang kedua, bungkusan yang kedua. Pusing. Okay, tarik. Okay, kalau anda tengok sini, kita tarik, simpul, dan kita ikat pada bahagian atas ni. Okay, serapat ataupun dengan ketat yang boleh lah. Okay, sekarang ni dah masuk ke layer plastik yang kedua. Okay, lepas ni kita akan gunakan selotip. Okay, kita akan tipkan bahagian bucu-bucu ni supaya tak terlalu tajam. Okay, dan kita akan lipat bahagian ni dan kita akan tip juga supaya lebih kemas lagi lah. Ini proses yang seterusnya yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak tipkan kita punya plastik ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, apa yang perlu kita buat sekarang ni, boleh banyak cara. Okay, sebenarnya kita boleh buka bahagian atas ni. Okay, kita boleh masukkan macam ni. Okey, ataupun kita boleh bendkan saja kita punya plastik ni ke tepi, tak ada masalah, itu tergantung pada anda lah. Okey, sekarang ni apa yang saya nak buat adalah saya akan bukaan muka plastik yang bahagian atas ni. Okey, kita akan tip ke bawah. Okey, kita akan tip ke bawah. Okey, bucu bahagian bawah kita akan lipat. Okey, kalau anda tengok bahagian sebelah kanan dan kiri ni, kita akan lipat masuk macam ni. Okey, sekarang kita akan tip terus bahagian atas. Okey, satu bahagian dah pun selesai, kita tip. Sekarang kita akan masuk untuk kita balut bahagian yang satu lagi. Okey, daripada arah yang bertentangan, kita akan balut di bahagian sini. Okey, kenapa kita perlu balut ni? Sebab saya lebih suka balut ni untuk memastikan yang plastik kita lebih kuat. Okey, sebab kalau kita tak balut, mungkin permukaan plastik ni akan lebih sensitif terhadap suhu dan juga akan lebih sensitif terhadap benda-benda yang mungkin akan mencederakan plastik ni nantilah. Okey, sekarang ni kalau anda tengok bungkusan plastik kita lebih kemas dan juga tiada bucu, okey, pada bahagian plastik yang mungkin akan bocor nanti. Okey, so kita akan buat pada plastik ataupun bungkusan yang kedua dengan proses yang sama. Kita akan balut menggunakan kita punya selotip ni.
Okey, untuk anda yang mungkin nak post ikan jenis giant ataupun jenis half moon, okey, anda perlu menggunakan plastik yang lebih besar lah, okey, sebab kalau anda gunakan plastik yang kecil macam ni, kita bimbang, okey, badan ikan mungkin boleh cedera ataupun patah. Kadang-kadang finish ikan juga boleh rosak kalau kita gunakan plastik yang salah lah, okey. Untuk plakat, untuk saiz M, S ataupun L, kita boleh gunakan plastik yang macam saya sebutkan tadi, PE04, okey, kali 4 dan kali 12. Itu adalah antara saiz plastik yang saya selalu gunakan untuk post ikan jenis plakat. Okey, so kalau tengok proses seterusnya yang saya nak buat sekarang ni adalah saya gunakan botol terpakai, okey, yang mana saya gunakan botol ketapang yang saya dah gunakan. Okey, kalau tengok sekarang ni saiz bungkusan yang saya buat sekarang ni muat untuk kita masukkan, okey, kita punya bungkusan ikan laga ni masuk ke dalam satu botol yang sama. Okey, yang mana botol ni kalau anda nak masukkan ikan laga kita, okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita kena tebuk bahagian plastik botol ni. Okey, jadi kita potong. Okey, jangan potong sehingga putus Okey, kita potong plastik ni sekadar untuk kita buka sahaja. Okey, bahagian plastik. Okey, untuk masukkan kita ikan ke dalam bekas ni. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah contoh. Kita masukkan ikan yang pertama dan kita masukkan ikan yang kedua. Okey, nanti kita akan tutup dan kita akan tip semula bahagian kita punya botol ni. Okey, tetapi ini adalah teknik yang akan kita buat sebentar lagi, yang mana kalau anda tengok sekarang ni, kita tak boleh terus masukkan ikan ke dalam plastik ni begitu saja, sebab kita kena balut dulu, okey, plastik ni dengan kertas ataupun jenis surat khabar lama ni, untuk kita rendamkan dalam air untuk mengekalkan suhu air dalam plastik ni supaya tak terlalu panas. Sebab apabila dalam bungkusan ataupun kotak, air dalam ni mungkin akan jadi terlalu panas di dalam van dan sebagainya. Jadi kita perlukan kertas ataupun paper lama ni, okey, yang kita rendamkan dalam air untuk mengekalkan suhu kita punya air di dalam bekas bungkusan ikan kita nanti. Okey, so sekarang ni saya akan mula bungkus ikan kita. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, kita perlu check, okey, ikan kita dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Okey, untuk kita post pada pelanggan kita. Okey, jadi kita perlu bungkuskan, okey, plastik tadi, okey. Kita balut macam ni, kita tutup bahagian bawah dan kita tutup bahagian atas. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita rendam dalam bekas yang berisi air macam ni, sebab kita nak lembapkan plastik ni ataupun kita nak lembapkan bungkusan ikan kita tadi. Okey, sebab kertas ni dia dapat menyerap air dan juga dapat membuatkan plastik ataupun bungkusan kita tadi lebih sejuk lah berbanding kalau anda masukkan terus menggunakan plastik saja. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, saya masukkan bersama-sama dengan paper basah tadi. Okey, ini untuk bungkusan yang pertama. Sekarang ni kita akan tengok untuk bungkusan yang kedua. Okey, kita gunakan skeping pun dah cukup. Kita gunakan skeping saja. Okey, kita balutkan bekas ni. Kalau nak balutkan menggunakan bahagian hujung ke hujung pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau yang anda tengok yang saya buat untuk proses yang pertama tadi, saya balut macam ni dulu, kemudian baru saya lipat. Okey, kalau macam ni hanya satu angle saja yang perlu anda pegang. Kalau anda tengok sekarang ni, saya rendamkan, okey, untuk kita pastikan yang paper kita ni basah. Okey, kemudian kita rendamkan untuk sebelah yang satu lagi. Sekarang ni apa yang akan kita buat, kita akan masukkan kita punya plastik ni ke bahagian dalam. Okey, sebab kalau anda yang bimbang upside down kita punya plastik ni, tak ada masalah, sebab apabila kita bungkus di dalam kotak nanti, kita akan menggunakan fragile punya stiker untuk menentukan direction. Okey, arah kotak kita akan berada di bahagian atas ataupun bahagian bawah. Okey, nampak? Sekarang ni kita hanya memerlukan satu botol saja untuk membungkus 2 ekor ikan. Okey, untuk kita post kepada pelanggan kita. Tak perlu kotak yang besar, tak perlu menggunakan SU tank dan sebagainya. Kita hanya memerlukan botol yang bersaiz 1.5 liter sahaja. Sekarang ni apa yang akan saya buat adalah saya akan tip semula bahagian yang saya potong tadi, okey, untuk kita masukkan ke dalam kotak. So, sekarang sebelum kita masukkan kita punya botol ni ke dalam kotak, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu tip semula tempat yang kita potong tadi, sebab kita tak mahu kita punya bekas ni terbuka. Okey, jadi kita perlu tip kan, okey, pada bahagian ni. Okey, sekarang ni botol kita dah kemas, okey, mana kita dah tipkan semula. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, memang dalam bekas ni, okey, kita dah masukkan ikan, kita dah masukkan
paper yang kita rendamkan dalam air tadi. Jadi suhu dalam bekas ni insya-Allah akan lebih terkawal. Anda tengok sekarang ni, ini adalah proses terakhir yang akan kita buat, yang mana saya dah tapekan bahagian bawah kotak kita. Okay, kalau anda tengok proses yang saya nak buat sekarang ni, kalau saya nak masukkan terus botol macam ni agak kurang baik lah, okay, dari segi ruangan dalam, sebab botol kita boleh bergerak. Okay, apa yang perlu kita tengok sekarang ni, kita perlu letakkan satu potongan polistiren ataupun apa-apa bahan yang mungkin anda nak masukkan pada bahagian sini, okay, untuk memastikan yang kita punya botol ni tak bergerak terlalu kuat lah. Okay, seterusnya apa yang saya akan gunakan sekarang ni adalah bubble plastik ni, okay, yang mana saya akan balut kita punya botol, okay, botol ikan kita ni supaya nampak lebih kemas. Okay, sebab apa yang kita pentingkan di Dino Betta Farm ni adalah pembungkusan untuk pelanggan-pelanggan kita, supaya keselamatan ikan dan juga kepuasan pelanggan kita adalah amat dititik beratkan lah. Okay, jadi seterusnya kita masukkan pada bahagian tepi, okay, dan kita masukkan pada bahagian yang satu lagi untuk memastikan yang kita punya bungkusan ni lebih kemas lah. Okay, kemudian kita perlu tutup dan kita boleh mula bungkuskan kita punya kotak ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, kotak kita dah lebih kemas, yang mana ada bahagian dalam pun taklah terlalu padat dan juga tak terlalu berat untuk kita hantar kepada customer kita. Sekarang ni kita akan tapekan bahagian atas ni dan kita akan gunakan plastik yang terakhir, okay, untuk kita balut bahagian luaran, okay, supaya nampak lebih kemas lah. Okay, dalam proses ni anda perlu ingat bahagian atas dan bahagian bawah, okey, sebab bila anda bungkus nanti kita nak pastikan yang direction kita menghala ke atas lah. Okey, sekarang ni kita akan mula bungkus. Okey, ini adalah bahagian bawah dan ini adalah bahagian atas. Kita dah akan perlukan tape sekarang ni. Kita nak tapekan kotak kita untuk kita lakukan proses finishing ni. Okey, kita nak bungkus dengan plastik. Okey, sekarang ni kita dah masukkan tape. Okey, sekarang ni ini adalah direction kotak kita, okey, menghala ke atas. Okey, so sekarang ni kita dah masuk proses yang terakhir, yang mana kita akan bungkuskan kotak kita menggunakan plastik. Okey, plastik ni kalau anda tengok sekarang ni, saya akan salihkan plastik ni ke bahagian yang plain. Okey, saya akan gunakan bahagian yang plain ni sebab kita akan lekatkan kita punya stiker nanti, dan juga kita akan masukkan alamat ataupun kita punya kertas yang kita print menggunakan syarikat kurier yang kita nak gunakan. Okey, sekarang ni apa yang perlu kita buat, kita perlu masukkan kotak. Kalau tengok, ini adalah bahagian atas, ini adalah bahagian bawah. Jadi saya akan gunakan bahagian plastik ni sebagai reference. Ini adalah bawah, ini bahagian atas. Okey, kita akan masukkan kotak ke dalam plastik ni. Okey, sekarang ni kalau anda tengok, apabila masuk ke dalam plastik ni, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu rapikan kita punya plastik dengan anda mengemaskan balutan plastik kita lah. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, yang kita akan buat adalah kita akan mula tape bahagian-bahagian tertentu pada plastik kita ni, okey, untuk kemasan bahagian yang terakhir. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok, proses bungkusan kita dah pun selesai, yang mana saya dah tapekan semua bahagian ni. Okey, kita dah kemaskan. Okey, itu bergantung pada cara anda bagaimana anda nak kemaskan bungkusan anda masing-masing lah. Okey, sebab kalau saya lakukan proses ni secara detail mungkin akan mengambil masa yang lama lah. Okey, sekarang ni kita akan gunakan dua benda, iaitu tape yang jenis fragile ni dan juga stiker jenis fragile ni. Yang mana stiker ni anda boleh beli direct daripada Shopee. Okey, kalau anda tak nak guna pun tak kisah, tapi bagi saya memang saya suka gunakan stiker jenis ni lah. Okey, untuk pastikan yang kita punya bungkusan ni, okey, lebih kemas dan juga dapat dikenal pasti oleh pihak yang nak menghantar ataupun ejen kurier yang nak menghantar ikan kita, okay, kepada customer, akan lebih berhati-hati untuk menjaga kita punya bungkusan lah. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, saya dah bungkuskan dengan tanda ataupun stiker fragile ni. Okey, yang mana kalau anda tengok stiker fragile ni, kita perlu menghala ke atas. Stiker fragile menghala ke atas. Kita akan letak di bahagian atas dan bawah. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, bahagian atas dan bawah saya akan tipkan. Okey, sekarang ni kita dah tape bahagian atas dan bahagian bawah menggunakan stiker jenis fragile ni. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita perlu lekatkan, okey, stiker ni. Okey, kalau anda tengok, kita akan lekatkan di bahagian ni, okey, menghala ke atas. Okey, kalau anda tengok, kita lekatkan stiker jadi upward, menghala ke atas. Kalau anda letak terbalik, nanti dia akan letak kotak anda terbalik lah. Okey, jadi kita letakkan di kedua-dua arah, okey, depan dan juga belakang. Okey, sekarang ni kalau anda tengok,
Okey, kotak kita dah ada stiker dan juga dah ada kita punya tape menggunakan tape yang jenis fragile ni. Sekarang ni proses kita dah pun selesai. Kalau nak tengok, saya dah masukkan kita punya stiker tadi. So proses terakhir anda boleh print lah, okey, alamat penerima melalui mana-mana syarikat kurier yang anda nak hantar. Okey, kita akan lekatkan di bahagian kotak nanti. Jangan lupa share nombor tracking kepada anda punya customer, dan anda perlu letakkan di bahagian kaunter ataupun di mana-mana tempat yang anda nak postkan nanti. Cuma maklumkan kepada pihak yang akan menghantar bahawa ini adalah barangan yang mudah pecah, jadi anda tak boleh biarkan barang ni berada di tempat yang terlalu panas ataupun terlalu berisiko lah untuk kotak anda. Okey, setakat ni dulu perkongsian kita kali ini, bagaimana teknik untuk kita membungkus ikan laga. Okey, bagi anda yang baru nak memulakan bisnes dalam dunia ikan laga, anda boleh cuba teknik ni. Ini adalah antara teknik yang saya gunakan untuk customer saya. Okey, kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Beta Channel. Assalamualaikum.